Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas mengaji kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Kathir, yang mana kita sampai kata hari itu kita bincang sampai ayat ke-87 kita ambil sampai 87 itu masih lagi berkaitan tentang tajuk arahan untuk berperang di jalan Allah Taala, memerangi musuh dan membantu orang yang lemah, serta penjelasan masa kita bincang itu penjelasan berkenaan sebahagian daripada sifat orang munafik dalam konteks masalah peperangan ni. Jadi hari itu kita ambil ayat 84 sampai 87. Allah nyatakan faqatil fi sabilillah, maka berperang dahai Muhammad engkau di jalan Allah Taala. La tukallafu illa nafsak, tidak ditangguhkan kau kecuali diri kau sendiri. Mana maksudnya ini apa dalil bahawa Nabi sendiri disuruh perang walaupun berseorangan. Okey. Kemudian waharidun dan gesalah orang beriman, dan ajak mereka, gesa mereka untuk keluar perang juga. Asallahu an yaqufa ba'sal ladina kafaru, moga-moga Allah Taala akan menahan kekerasan orang yang kafir. Kekerasan mereka kepada kamu tu dapat disekat dengan sebab kamu semua keluar pergi berjihad. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila, dan Allah Taala amat dahsyat akan kekerasan dan amat dahsyat akan hukuman. Allah Taala nyatakan may yashfa' syafa'atan hasanatan, siapa yang berikan sokongan ataupun syafaat yang baik. Tadi pasal Nabi suruh mereka perang, maka Nabi SAW yang pertama sekali lah yang memberikan akan pesanan atau bimbingan yang baik. Yakul lahu nasrun minha, akan ada untuknya satu habuan daripadanya. May yashfa' syafa'atan sayyi'atan, siapa yang berikan syafaat yang buruk, bantuan sokongan perkara yang buruk, yakul lahu kiflun minha, ada untuknya tanggungan daripadanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan Allah Taala kat atas sesuatu amat-amat menghisap. Itu kita kata menghisap. Ada para ulama khilaf berkenaan muqita tu, maksud dia berkuasa nak buat apa saja ke, ataupun maksud menghitung. Kita kata yang itu ada khilaf di kalangan para ulama berkenaan muqit tu. Wa idza huyitum bitahiyyatin, Allah Taala terangkan, bila kamu diberikan ucapan salam atau ucapan sapaan dengan satu sapaan, maka ucaplah sapaan dengan yang lebih baik daripadanya, atau kamu kembalikan balik. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiban, Allah Taala atas satu amat menghitung. Okey, ayat 86. Jadi kat sini yang kita kata dalil berkenaan dengan tajuk bahawa kalau ikut kepada masalah beri salam, sama Muslim menjawab itu wajib, memberi salam itu sunat. Dan sama Muslim pula kita kata ada tajuk masalah balas lebih baik. Sedangkan pada orang kafir, kita mula bagi salam. Kalau dia bagi salam, maka kita disuruh untuk balas waalaikum saja. Balas macam tu. Itu yang sunnah Nabi tunjukkan. Ini kita kata benda ni kadang-kadang ada. Saya tengok setengah penceramah, ada kata tak patut kita buat macam tu, kita patut tunjuk akhlak yang mulia. Dia lupa Nabi lebih mulia banding siapa. Kalau Allah Ta'ala perintahkan Nabi sedemikian, Nabi buat macam tu, dan kita tak ada siapa yang mulia banding Nabi. So, dalam konteks ni, tak siapa boleh mengatasi Nabi SAW dalam masalah kita panggil cara atau akhlak dan adab. Kadang-kadang ada manusia ni dia rasa, dia perasan konon dia punya adab lagi bagus, lagi tinggi, sampai dia lupa Nabi adalah panduan. Kemudian Allah Ta'ala terangkan, Allahu la ilaha illahu, Allah Ta'ala terangkan dia, yajma'annakum fi yaumil ila yaumil qiyamati la raiba fi, pasti dia akan himpun kalian pada hari kiamat yang tiada keraguan padanya. Allahu la ilaha illahu tu di dalam kedudukan sumpah. Allah Ta'ala terangkan, pasti dia akan himpun kamu. Okay. Waman asdaqu minallahi haditha, dan siapa kalau benar-benar Allah Ta'ala dia pergi cerita. Okay, so kita sampai situ last kali sampai situ. InsyaAllah hari ini kita akan masuk pada sambungan. Baik. Kena share dulu. Okey, jadi kita sambung. Ini kita sambung 88. Start 88. Siapa ada kitab, muka surat 500. Siapa ada kitab, muka surat 547. So, kita akan start baca. Baik.
Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa. Yang kita baca dapat 8 sampai 91 insya-Allah. Di ayat ni sampai kita terang tu sampai 94 kan. So itu kita akan sambung lagi. Baik, hari ni kita start baca ayat 88 sampai 91. Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlillahu falan tajid lahu sabila. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Wa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Baik, kita ambil dulu perkataan ya. Baik, dia kata fama lakum fil munafiqina fi'atain. Maka mengapakah kalian tentang orang munafik atau dalam hal orang munafik ni fi'atain pecah dua kumpulan. Wallahu arkasahum bima kasabu, sedangkan Allah Ta'ala lah arkasahum yang mengundurkan mereka, menjadikan mereka tidak hadir. Ini pasal nanti kita baca dalam satu perangan. Mereka ni orang munafik ni lari. 1/3 tentera dari patah balik ke Madinah. Okay. Yang menjadikan mereka patah balik tu, Allah Ta'ala kata Allah yang jadikan mereka patah balik. Bima kasabu, dengan sebab apa mereka kerjakan. Allah Ta'ala kata Aturiduna an tahdu man adallallah. Adakah kalian ingin memberi hidayah pada siapa yang disesatkan oleh Allah? Allah dah sesatkan. Adallallahu al-fa'il. Adallah disesatkan, menyesatkan dia. Siapa? Allah. Okay. Adakah kalian memberi hidayah? Adakah ingin kalian untuk beri hidayah sesiapa yang disesatkan oleh Allah? Wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka takkan kau dapati untuknya sebarang jalan. Apa terang ya? Nanti kita baca tafsir. Waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka ingin kalian kufur macam mana mereka kufur. Fatakununa sawa, maka kalian semua menjadi sama. Fala tattakhidhu minhum awliya. Maka jangan kalian ambil daripada mereka sebarang pelindung. Orang diberikan sokongan tak setia. Wali awliya ni plural bagi wali. Dia maksud melindung dan dilindung. Jadi kalau orang jadikan tempat tak setia dan sebagainya, kalimah wali juga. Okey, wali. Jadi jangan kamu ambil daripada mereka sebagai wali-wali. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sehinggalah mereka berhijrah di jalan Allah. Jadi kita terangkan maksud hijrah tadi. Okey, Nabi dah pindah ke Madinah. Dan orang dijumpai dekat Madinah, kenapa Allah Taala firmankan sampai mereka berhijrah? Nanti kita terangkan. Fa in tawallau, dan jika mereka berpaling, fakhudhuhum, maka ambillah mereka, tangkaplah mereka, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu wajadtumuhum, di mana sekalian dapati mereka. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira, dan yang kalian ambil dari kalangan mereka sebarang pelindung juga sebarang pembantu. Jangan ada sebarang hubungan yang sedemikian. Okey. Illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum bainahum mitsaq, kecuali lah orang yang dia menghubungkan kepada kaum yang di antara kamu dengan mereka ada perjanjian. Orang ni dia sifat macam tu, tapi dalam masa sama dia adalah a bridge yang menghubungkan antara kita dan kaum yang
Di antara kita dengan mereka ada perjanjian. Ataupun orang yang dimaksudkan yang diberi pengecualian ni auja'ukum, ataupun mereka datang pada kamu, hasirat suduruhum, telah terkepung hati mereka. Telah terkepung hati mereka. Ayyuqatilukum aw yuqatilu qaumum, sama ada untuk perangi kalian atau perangi kaum mereka sendiri. Hati mereka macam tu. Kalau seorang mukmin, dia jelas bahawa tiada cinta mengatasi Allah Ta'ala, tapi orang munafik dia ada masa ni. Dia teragak-agak di antara memerangi orang Islam sendiri atau memerangi kaum mereka sendiri. Okay. Memerangi orang Islam atau memerangi kaum mereka sendiri. Walau syaa Allah lasallatahum alaikum. Dan kalau Allah Ta'ala kehendaki, pasti Allah Ta'ala kuasakan mereka ke atas kalian. Falaqatalukum, pasti mereka perangi kalian. Ini pasal diorang pada keadaan sedemikian sebab diorang lemah. Kalau diorang kuat, pasti diorang akan perangi umat Islam dengan peperangan. Ya. Fa in tazalukum, dan jika mereka menjauhkan diri daripada kalian, falam yuqatilukum, maka tidaklah mereka perangi kalian. Okay. Maksud dia mereka jauhi kalian dan mereka tak perangi kalian, walqau ilaikumus salama, dan mereka lempar pada kalian akan salam. Ini maksud dia kalimah tauhid, mengaku Islam. Gitu baca. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka tidak Allah jadikan untuk kalian ke atas mereka sebarang jalan. So bila mereka menzahirkan Islam dan mereka beri alasan dan sebagainya, maka automatik dekat situ tidak ada ke atas mereka sebarang jalan. So kita kena terima Islaman mereka, alasan mereka diterima langsung. Satajiduna akharina, maka kadang akan dapati juga ada kumpulan lain pula. Yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum, mereka ingin untuk amankan kalian dan amankan kaum mereka. Okey. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu, sekali mereka dikembalikan kepada fitnah, okay, mereka patah balik. Disuruh mereka untuk kufurkan, mereka patah balik. Dia akan teragak-agak di antara dua. Okey. Nak jadikan aman dengan umat Islam, dengan umat beriman, dan aman dengan kaum masing-masing. Fa in lam ya'tazilukum, kalau mereka tak jauhi kalian, wa yulqu ilaikumus salama, dan mereka lempar pada kalian akan kata-kata Islam, itu salam, itu maksud dia apa? Mengaku Islam. Wa yakufu aydihum, mereka tak tahan di tangan mereka, maka fakhuduhum waqtuluhum, maka tangkaplah mereka dan ambillah mereka dan juga bunuhlah mereka. Haitsu sakiftumuhum, di mana saja kalian temui mereka. Wa ulaika dan mereka itulah ja'alna lakum, kami jadikan untuk kalian alaihim sultanan, ke atas mereka kuasa atau autoriti yang nyata. Ini ayat macam ni masih kita terangkan itu masih lagi tajuk kepada perkara yang sensitif pada masyarakat. Bila kita dengar ayat ni, memang pada masyarakat Islam kita di Malaysia ni, terutama lepas datangnya orang sekular liberal dan sebagainya, ayat macam ni diorang tak minat. Maka diorang merasakan kalau kita pakai ayat macam ni, orang kafir akan terus kafir, orang beriman akan mula tinggalkan amanah Islam, dia kata. Kerana perbuatan kita ni memburukkan Islam. Ini benda ni tak betul. Macam kita terangkan tu. Pasal Nabi sendiri berdakwah macam ni. Ayat ni datang pada zaman Nabi. Perkumpulan tu ada macam tu. Kumpulan munafik tu ada. Orang-orang bukan Islam pun ada. Tak pernah diturunkan level Islam tu kepada level apa orang-orang kafir minat. Kita tak pernah turunkan Islam kepada level Mesir kafir. Faham Kan ada Mesir Alam. Ni barang ni Mesir Alam. Ini Mesir sekian. Kita nak jadikan Mesir kafir tak boleh. So ayat macam ni kita nak buang mana? Sebab kita dalam konteks masalah agama ni, Islam ni, dia ada ketika aman punya keadaan, ketika peperangan punya keadaan, ketika terdesak punya keadaan, dia semua ada keadaan berbeza. Dan hukum dia berjalan ikut masa dan tempat. Kalau keadaan contoh macam sekarang kita berdepan dengan orang munafik, dan ayat ni timbullah. Kalau kita berdepan dengan keadaan mereka sebaliknya, mereka tak timbul ayat ni. So basically dia hanya timbul bila berlaku keadaan tadi. Macam solat ketika ketakutan. Macam dalam surah dalam surah An-Nisa ni kan. Kita baca bukan surah Khauf. Ayat 103 tu kan. 101. Tentang masalah qasar solat. Ataupun surah Al-Baqarah ayat 248. Memang tajuk tu timbul bila berlaku keadaan dia dan berlakulah solat sedemikian. Tapi peliknya pada masyarakat yang Islam kita yang mengaku Muslim tapi tak reti berkenaan dengan adab-adab dalam beragama. Jadi dia kononnya dirasakan bahawa kalau sekiranya diorang tak buat macam mana diorang fikirkan bagus, maka Islam ni akan mundur. Islam akan tak berjaya, tak berkuasa. Ni macam-macam seorang yang ustaz seorang tu. Wan Jiwan Husin nama dia. Saya sebut nama terus pasal memang dia sesat. Okey, yang macam dia ketika dibatalkan tajuk rejam dalam Islam.
Dia kata kalau dilaksanakan memburukkan Islam. Bila kita tanya, Nabi buat? Buat. Sahabat buat? Buat. Tapi boleh buat, kena buat? Tak payah, dia kata. Ini masalah bahaya yang berlaku dalam masyarakat Islam kita. Baik. Perkataan Ibn Katsir, yaqulu ta'ala munkiran 'ala al-mu'minina fi ikhtilafihim fil munafiqina 'ala qaulain. Berfirman Allah Taala mengingkari, tak setuju kata orang beriman mengenai pencanggahan mereka tentang orang-orang munafik di atas dua pendapat. Okey. Mana orang Islam tu sendiri bila orang munafik itu ada, diorang dua approach. Jadi Allah Taala ingkari approach yang dua, ada pecahan tak boleh. Dia kena satu je. Pendirian yang satu. So kadang-kadang bila dalam konteks masalah ni, bila kita tak tegas, kadang-kadang ini timbul tajuk bila kita kadang-kadang benda-benda liberal dan sebagainya masuk dalam Islam, lepas tu ustaz kita ni tak tegas, tak ambil kata-kata putus, hentikan fitnah, maka orang awam akan terpengaruh dan masih lagi bergelumang dengan benda-benda yang menyalahi akidah Islam ataupun syariat Islam atas sebab kerana ada ustaz kata tak apa atau ustaz tu diam. Sebab kat sini Allah tak benarkan. Allah kata tentang tajuk ni. Kenapa kalian pada orang munafik ini pecah dua. Okey. Waqtalafa fi sawi zalika. Waktu lifa fi sawi zalika, tapi dipercanggahkan oleh para ulama tafsir pada perkara itu. Kenapa mereka bercanggahan? Kenapa umat Islam ada sikap yang berbeza tentang orang munafik? Sedangkan sepatutnya satu je lah. Okey. Maka dikatakan kat sini para ulama bercanggah pendapat. Farawa Imam Ahmadu an Zaid bin Thabit. Dari Imam Ahmad daripada Zaid bin Thabit, anna Rasulullah SAW kharaja ila Uhudin. Sebab ayat ini kenapa? Sebab ayat turun. Kenapa sebab ayat ini turun? Maka Imam Ahmad bin Hanbal kata daripada Zaid bin Thabit bahawa Rasulullah SAW telah kharaja ila Uhudin, keluar ke perang Uhud. Keluar ke Uhud. Faraja'a nasun kharaju ma'ahu. Lalu telah pulang sekumpulan manusia yang keluar bersama baginda. Ini kisah Abdullah bin Ubay bawa balik 1/3 tentera Islam dalam peperangan berkenaan. Jadi waktu pergi tu 1000, patah balik 300 lebih kurang. Maka dia kata fakana ashabu Rasulullah fihim firqatain. Maka sahabat Nabi tentang orang-orang munafik yang patah balik daripada peperangan tu pecah dua. Taqulu, mana kumpulan pertama kata naqtuluhum, kita bunuh mereka. Kita bunuh mereka. Wa firqatun taqulu, satu kumpulan kata la, tidak. Tidak, yang betul yang perang. Maka Allah Taala jangan bunuh mereka. Lepas tu Allah Ta'ala pun turunkan Al-Quran. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Maka mengapakah kalian pada orang munafik ini ada dua kumpulan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun bersabda. Bila dengar ayat itu turun, Nabi pun bersabda. Innaha taibah. Madinah ni adalah taibah. Wa innaha tanfil khabasa kama yanfi al-kiru al-khabasal hadid. Al-kiru khabasal hadid. Ia adalah taibah. Mana Madinah ni adalah taibah. Ia menghilangkan, menghapuskan kotoran macam mana kir ni belo yang kita gunakan untuk kalau kita kerja besi, yang peniup untuk api tu, peniup api tu kir, al-kiru belo tu menghilangkan kotoran besi. So maksudnya dekat sini harapan masih ada. Kalau mereka berdosa, bagaimana kita tak sekutukan Allah Ta'ala dan hati mereka ada budak balik walidnya tu, maka Nabi kata ia adalah taibah. Madinah ni adalah taibah dan ia menghapuskan akan kotoran. Macam mana menghapuskan kir al-khabas al-hadid, membuang akan kir ni apa belo tu akan kotoran besi. Okay, maksud di sini, maksud dia bila jadi macam tu sebenarnya maksud dia Madinah ni menzahirkan diorang, maksud dia bila mereka patah balik tu daripada peperangan tu, itu benda-benda yang menzahirkan sifat mereka, menghilangkan. Jadi daripada penduduk Madinah tu, yang kotor-kotor tu macam diasingkan dengan siap. Maka nampaklah siapa yang baik, siapa yang buruk. Itu maksud dia. Walaupun ada setengah orang kata maksud dia adalah Madinah ni bila orang datang dia akan menghapuskan dosa. Dan Nabi kata kat sini bukan dosa. Khabas ni kotoran. Khabas ni adalah kotoran. Maksud dia orang dalam Madinah ni macam-macam perangai, macam-macam sikap, tapi bila mana Madinah ni akan menzahirkan sikap mereka sebenar. Supaya orang ramai akan tahu siapa yang baik, siapa yang buruk. Itu maksud dia. Okey, itu maksud betul Dia hadis ni akhrajahu fi sahihain, mengeluarkan mereka berdua tu Bukhari Muslim dan sahihain. Wa qad dzakara Ibnu Ishaq fi waqa'ati Uhud, telah menyebut Ibnu Ishaq pengarang kitab sirah dalam peristiwa Uhud,
anna Abdullah bin Ubay bin Salul raja'a yawm ini bi thuluthil jaysh. Bahawa Abdullah bin Ubay bin Salul telah pulang pada hari berkenaan dengan sepertiga tentera. Raja'a bi 300 wa baqiya Nabi SAW fi sab'i mi'atin. Dia kata dia telah pulang dengan 300 orang dan kekal Nabi tinggal di Uhud bersama 700 orang lagi. Lebih kurang sepertiga lah dia ambil bawa balik. Jadi benda ni, kisah ni kalau kita ingat balik dalam surah Al-Imran, ada sebutan tentang perkara ni. Pasal surah Uhud, perang Uhud disebut kisahnya dalam surah Al-Imran. Okay, jadi dengan sebab itu kisah ni macam kita ni ingatkan balik lah, macam refresh balik. Kalau kita rujuk balik pada surah Al-Imran, ada tajuk berkenaan kisah ni kita baca dulu. Okay, jadi maksud dia kalau kita faham kat sini, nyatalah perangai mereka dan mereka Allah bin Ubay, dan kita kisah waktu kita bincangkan surah Al-Imran dulu, dan kita sebut berkenaan bagaimana Allah bin Ubay turun pula kisah surah Al-Jumu'ah. Kan surah Al-Jumu'ah. Bukan surah Al-Munafiqun, surah Al-Munafiqun yang dia keluar masjid pada hari Jumaat tak nak solat sebab kena malu. Orang ramai tak bagi dia bercakap sebelum Nabi SAW. Biasa dia jadi introducer untuk Nabi, sebelum Nabi khutbah. Lalu kemudian Allah Ta'ala jadikan kisah Uhud berlaku, maka orang ramai tak bagi dia bercakap lepas tu. Bahkan orang kata dia musuh Allah. Kita nak bercakap juga, orang kata, Idris yang ada Allah kan. Tunduk wahai musuh Allah. So, dia bengang, dia keluar. So, dia datang surah Jumu'ah tentang bila dikata kepada mereka, mari minta ampun untuk kamu Rasulullah. Mereka berpaling. Dia dah kisah ni. Sebab tu orang tahu Abdullah bin Ubay ni ketua munafik. Okey. Jadi dia kata wa qauluhu ta'ala firman lepas tu wallahu arkasahum, sedangkan Allah Taala yang memulangkan mereka semula, patahkan mereka balik. Allah Taala yang buat. Ay raddahum wa awqa'ahum fil khata'. Itu Allah Taala yang patah balikkan mereka dan jatuhkan mereka dalam kesalahan. Bima kasabu, dengan sebab apa mereka kerjakan. Ay bisabu isyanihim mukhafatihim ar-rasula wa tiba'ihimul batil. Dia kata dengan sebab kederhakaan mereka dan penyanggahan mereka terhadap Rasul, ikutan mereka akan perkara yang batil. Betul Allah Ta'ala kata, aturidu an tahdu man adallallah. Adakah kalian nak beri hidayah pada siapa-siapa yang Allah Ta'ala sesatkan? Wa man yudlillahu falan tajid lahu sabila. Barang siapa disesatkan Allah Ta'ala, kalian tak akan dapati padanya sebarang jalan. Aila tariqa lahu ilal huda. Tak ada jalan untuk dia kepada petunjuk. Wala makhlasa lahu ilaih, dan tiada pelepasan untuknya kepada petunjuk. Tak lepas petunjuk pun. Ini maksudnya kalau orang itu sesatlah. Jadi saya pernah sekali ada apa kat televisyen. Saya pun mula tu saya dengar seronoklah ustaz ni kata. Tak sebut nama Ustaz ni kata, kita tengok orang mati kita menangis, dia kata. Sedangkan sebenarnya kalau orang tu mati aksiden dan sebagainya, dia orang mati syahid. Yang patut kita sedih sebenarnya adalah bila matinya seorang kafir dan kafir, dia kata. Sebab kafir mati masuk neraka. Orang yang mati aksiden ke, mati kena bunuh dan sebagainya, mati kena penyakit, dia boleh dapat ganjaran dan masuk syurga. Yang bahaya sekali adalah mati kafir. Dia cakap dengan dialog dan nada yang memainkan jiwa dan perasaan. Saya rasa sedap lah. Tapi pada sudut yang lain, kita lupa sebenarnya, kalau Allah Ta'ala sesatkan, kita nak nangis kenapa? Allah tak layakkan dia untuk syurga dengan sebab perangai dia, tingkah laku dia. Bahkan sebab kenapa Nabi SAW kan, macam dalam Quran Karim kan, bila disebut tentang surah Al-Mulk, kan bila orang-orang yang masuk neraka mengaku dia masuk neraka ni sebab tak dengar dan juga tidak berfikir. Maka Allah Ta'ala katakan, fasuhqan li ashabis sa'ir, maka padanlah muka dengan penghuni-penghuni neraka, padan muka. Dan Nabi sendiri SAW ketika mana di haud, di telaga, Nabi kata nanti ada orang akan disekat daripada telaga, lalu aku akan kata suhqan pada muka. Nabi tak kata kesian, Nabi kata padan muka pada muka. Itu ada beza yang kita kena faham kat sini. Kedudukan kasihan kita ni tak boleh melebihi percaya kita dengan qadar. Allah lebih tahu patut ke tidak. Macam tu kat masalah sini. Allah Ta'ala kata tentang mereka ni, yang mereka ni apa? Mereka ni adalah adakah kalian nak beri hidayah pada orang atau beri hidayah pada orang sesat? Allah Ta'ala sesatkan. Dan barang siapa disesatkan Allah Ta'ala, engkau takkan dapati untuknya sebarang jalan untuk dapat hidayah. Kita boleh cuba, tapi kita kena tahu Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Dia tak bagi tu, Allah Ta'ala tahu kenapa patut tak bagi. Ini konsep yang kita lihat banyak orang tak faham.
tentang masalah kekufuran, kesesatan ni, kita tidaklah gembira macam Nabi sendiri SAW sedih. Nabi sedih bila berlaku ke orang tak beriman, Nabi sedih. Tapi Allah Taala kata tak boleh. Allah Taala kata pada Nabi, jangan kau sedih kat atas mereka. Wala tahzan alaihim, jangan kau sedih kat atas mereka. Macam tu kes ni macam tu juga. Orang yang munafik tadi, dia sebut perangai mereka tengah mereka, maka Allah Taala jadikan macam tu, itu dah layak. Okey. Summa qala, Allah Taala firman lepas tu, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin kalaulah mereka boleh, kalau kalian kufur macam mana mereka telah kufur. Lalu kamu semua menjadi, kamu dan mereka, kamu semua menjadi sama. Kamu jadi sama. Ai hum yawaddu lakum dhalalata. Mereka inginkan untuk kalian akan kesesatan. Litastawu antum wa iyyahum fiha, supaya sama kalian dan mereka padanya. Supaya sama, serupa je. Okay. Masa dia bukan nak kita hidayah, dia nak kita sesat. Dia sesat lagi baik. Kalau kat Malaysia ni kan, atau di dunia sekarang, sangat jelas, terang-terangan. Kumpulan macam Sister in Kufur, kan? Kumpulan liberal, IRF kan, yang datang bawa orang yang sekular bercakap berkenaan dengan tajuk agama, liberal cakap tentang agama. Kumpulan sangat jelas. Memang kerja mereka, tindak tanduk mereka dalam masalah agama ni, dia sebut atas dasar kebebasan. Kebebasan. Dia nak kita terima kesesatan mereka buat. Sedangkan bila kita menafikan apa mereka buat itu sebagai betul, punca dia adalah kerana itu dalil Quran dan hadis tak benarkan. Macam tajuk sekarang lah. Tajuk berkenaan masalah jihad ni kan, peperangan ni. Quran dan hadis datang dengan pengertian perang tu perang lah. Kita tak suka. Memang Quran berkata kita tak suka. Quran tak kata kita suka. Tapi dalam konteks agama, memang kita sebenarnya disuruh buat dan disuruh mujahadah, lawan nafsu dengan buat benda yang kita tak suka tapi agama suruh. Kita bukan cari agama ikut apa kita suka. Kita laksanakan perintah agama kerana Allah Taala perintahkan. Macam dulu ada apa macam tafsiran yang pelik. Tafsiran ganjil dan janggal. Cuma ialah bagi orang yang suka-suka seronok. Terutama kalau geng-geng tadabbur Quran. Dia kata saya tadabbur bukan tafsir. Contoh macam bila diterjemahkan ayat wa atal mal ala hubbihi, ayat surah contoh Al-Baqarah lah, dia banyak ayat yang berulang tentang tajuk masalah orang menginfakkan harta. Bunyi dia wa atal mal ala hubbihi, dia berikan harta ala hubbihi walaupun dia sayang. Dia beri harta walaupun dia sayang harta tu. Maksud dia lawan. Tapi tak, ustaz ni dia pelik, dia kata wa atal mal ala hubbihi, dia beri harta macam hobi. Hobi itu ayat tu maksud dia beri harta walaupun dia sayang. Dia nak pegang lagi barang tu tapi kerana Allah Taala perintah dia lepaskan. Dia lawan keinginan dia untuk ikutkan pada perintah Allah Taala. Itu maksud dia. Bukan maksud dia bila kita kata wa atal mal al hobi, itu maksud dia kita beri harta macam hobi. Ini sesat ni. Dia pelik kadang kita kata benda macam ni kadang ialah panggil asobiah ke ataupun taksub kepada guru ke, menyebabkan kita kadang guru tu ajar benda bukan pun kita tak nampak lagi salah. Kita kata tak apa, mungkin dia baik lagi. Dengan jelas maksud tersebut tak pendatang daripada salafus soleh. Dan memang kita konteks kita pada masyarakat di Islam contohnya kita di Yayasan Taklim. Kita nak menegakkan kebenaran tak kira daripada siapa pun. Dan kita menjunjung kebenaran. Kita bukan menjunjung orang. Bukan junjung ustaz. Kita junjung kebenaran. So kalau salah benda tersebut, kita kata salah lah. Bukan kita biarkan. Pelik kan? Kadang-kadang kerana ketaksuban, rasa sayang ke, rasa tutang budi ke, Wallahualam. Tapi benda salah. Sebab memang kita kata dari konsep masalah beri harta, kita lawan nafsu kita untuk dapat beri harta itu dah sedekah paling besar. Betul Nabi SAW bila para sahabat tanya kan, ayu sadaqati a'zam, sedekah manakah paling besar? Nabi kata apa? Anta sadaqah, sedekah paling besar adalah engkau bersedekah. Wa anta sahihun syahid, dengan engkau sihat dan kedekut. Engkau sihat dan engkau kedekut. Tarjul ghina, engkau harap jadi kaya. Wa takhshal faqra, dan engkau bimbang jadi miskin. Engkau harap kaya, bimbang jadi miskin. Itu sedekah paling besar. Bukan maksud dia sedekah paling besar ni, engkau sedekah bila zaman sampai sini. Dia sedekah yang tu kita bimbang miskin nak kaya. Ketika tu, kita lawan keinginan kita lah. Itu maksud yang kita faham daripada hadis Nabi.
Sebab tu kena faham maksud dia kadang-kadang macam kita tengok macam geng-geng apa, geng-geng yang sesat kan macam tu. Dia nak translation Quran tu ikut pada dia punya kehendak lah. Kalau datang pada bukan kehendak dia ada terbalikkan. Sedangkan kita yang datang agama adalah kita paksa diri kita dengan pengertian yang datang. Kita terima walaupun pahit. Walaupun tak suka. Kau tahu tak sebut, macam bulan kali saya ulangkan satu Baqarah 216. Yang saya ulang ungkit surah tu. Sebab Allah Ta'ala sebut kan, kutiba alaikumul qital difardukan atas kamu berperang. Wa hukum misalkan ia dibenci untuk kalian. Untuk kalian dibenci perang tu. Tapi wa asa antakrahu syai'a, bimbang kamu benci satu perkara, wa huwa khairul lakum, ia baik untuk kalian. Wa asa tuhibbu syai'a, bimbang kamu suka satu perkara, wa huwa syarrul lakum, ia buruk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala tahu, kalian tak tahu. Pegang macam tu. Lepas tu agama bukan ikut kita seronok. Agama ikut apa Allah Ta'ala nak. Bukannya apa kita seronok. Sedangkan kita pula ada kerana idea kebebasan berfikir, kebebasan bertindak, kita rasakan bahawa tindakan kita semua apa kita suka itulah dia agama. Ini geng-geng apa Mu'tazilah lah. Kebaikan keburukan berdasarkan akal, bukan berdasar kepada nas. Kita dari Islam tak, dalam Ahli Sunnah wal Jamaah kebenaran itu berdasar pada nas, bukan pada akal. Bukan pada akal. Walaupun mungkin ada benda yang akal kita kenal, tapi yang sebenar-benar kebenaran itu adalah apa yang dibawa oleh Quran dan juga Sunnah. Okey. Faham Jadi kat sini macam bila saya bimbang macam dalam masyarakat kita ada kumpulan macam ni. Dia nak kita kufur macam diorang kufur. Diorang tinggal agama, kita yang tinggal agama. Diorang happy-happy muzik, kita bukan happy-happy muzik. Diorang duduk lepak bar, kita kena lepak bar. Diorang nak macam tu. Bila kita jauhi benda macam ni, maka wujud kumpulan yang tak buat. So dekat situ masalah timbul sebab diorang nakkan orang ramai kata diorang buat tak salah. Tapi bila ada sekumpulan besar atau majoriti umat Islam, majoriti para ulama tidak terlibat, jadi diorang tak ada hujah. Sebab tu diorang nak ustaz-ustaz yang liberal jadi kes penyokong bagi amalan mereka. Macam dia kes apa? I want to touch a dog. Saya nak sentuh anjing. Tak ada je lain pun. Bawa dah ustaz daripada geng-geng habib-habibnya, kononnya mengiyakan perbuatan mereka. Jadi spokesman untuk tajuk tersebut. Sedangkan kita tahu bahawa perbuatan tadi nak buat apa benda nak buat kan. Kita tak boleh cari orang untuk suka kan. Macam baru ni ada insya-Allah ada kes kita nak buat kursus jenazah. Lepas tu pihak penganjur cadangkan untuk buat satu slot khas untuk bahagian wasiat. Dia sebut nak buat wasiat tu, saya nampak dah dia punya bunyi tu mungkin memang ada. Betul dia mengaku dah, dia kata memang ada certain kita punya kawan-kawan kita yang kerja dengan syarikat hibah wasiat. Syarikat yang uruskan wasiat lepas kematian untuk bagi ikut apa kita nak. Diorang kata hibah wasiat kita bagi pada syarikat tu harta kita, lepas tu syarikat tu agih ikut sukati dia. Tapi kita guideline kan lah. Jadi diorang ambil lah. Dan biasa diorang makan banyak. Amanah raya antara yang ngarut. Dia makan 30%. Kalau yang syarikat biasa ni 15%. So saya bila diorang kata nak suruh buat, saya kata daripada buat tu baik ajar faraid. Ataupun kita sebut lain lah selain daripada tu hibah atau wakaf. Kita boleh baca benda-benda lain. Adapun untuk kata wasiat saja tak ada. Untuk waris tak ada lah. Dan kita nak buat kursus jenazah, nak bincang berkenaan orang mati. So wasiat dia kalau jalan pun hanya 1/3. Tak ada lebih dari tu. Dan untuk waris-waris dia ikut pecahan Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala beri pecahan. Faraid ni adalah satu ilmu yang Allah Ta'ala beri pecahan dengan detail. Banding dengan ilmu lain, Allah Ta'ala berikan rumusan, perintah, Nabi berikan penjelasan. Tapi faraid datang dari Allah Ta'ala detail berkenaan dengan siapa patut dapat, berapa dia dapat. Pun masih lagi orang tak nak ikut. Itu masalah dia. Jadi saya kata dengan orang tak boleh ni. Jadi kita terus terang lah. Kita tak boleh nak ikutkan sangat. Dan memang penganjur akan bayar ustaz, suruh buat seminar sebagainya. Tapi dalam masa sama, tajuk perkara yang dibuat dia tu, kalau tak betul, ustaz yang terlibat tu kena betulkan dari awal lah. Betulkan dari awal. Bukannya maksud dia lepas sekian dapat bayar, kesengih kan. Kedua semua harus. Tak boleh. Itu bukan Islam. Islam ada cara betul. Baik. Jadi kata, okay, kenapa? Kenapa mereka nak kalian sesat macam mereka sesat? Supaya kalian dan mereka jadi sama. Allah Ta'ala firman, Ibn Katsir berkata, wa ma dzaka illa li syiddati adawatihim wa bughdihim lakum. Tiadalah itu mereka kerana bersangatan permusuhan mereka dan kebencian mereka terhadap kalian. Wa li hadza qala, ini Allah Ta'ala firman lepas tu.
Fala tattakhidu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Okey. Mana janganlah kalian ambil di kalangan mereka ni pelindung-pelindung. Orang-orang yang jangan ambil dari kalangan mereka pelindung, orang yang kita berikan sayang, ketaatan, kepatuhan dan sebagainya. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sehingga mereka berhijrah di jalan Allah Taala. Maksudnya kerana mereka ni tinggalkan hijrah, duduk kampung masing-masing, tak nak hijrah. Itu macam Ibn Abbas kan. Tarakul hijrata. Mana mereka tak nak berhijrah. Mereka nak kekal di kampung masing-masing. Jadi mereka tak nak berhijrah. Jadi the first point bagi orang yang macam ni perangai dia, first point yang dia kena langgar adalah tinggalkan apa kesukaan dia, tempat asal dia untuk pergi bersama Rasulullah. Ini bukti awal lah. Kalau kamu nak ambil mereka sebagai orang yang kalian berikan ketaatan dan sebagainya, kena pastikan diorang dah berhijrah. Itu pertama. Itu syarat asal kan. So kita kata kat sini pasal kebaikan mereka ni tidak mahu berhijrah pun. Tinggal kampung masing-masing, kabilah masing-masing, kemudian mereka kekal dengan fahaman masing-masing. Tapi kalau mereka tinggalkan kabilah mereka, datang kepada Nabi SAW, maka itulah pahala yang besar. Barulah kat situ umat Islam diizinkan untuk mengambil mereka sebagai orang diberikan ketaatan, taat setia, kasih sayang dan sebagainya. Okey. Ai taraku al-hijrata. Itu ini Ibn Abbas. Waqala Suddi, berkata Suddi, fa in tawallau, kalau mereka berpaling. Kalau Ibn Abbas kata maksudnya mereka meninggalkan hijrah. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, ai qala Suddi, berkata Suddi, azharu kufrahum, mereka zahirkan kufran mereka. Mana maksudnya kalau mereka zahir kufran mereka, fakhuduhum, maka tangkaplah mereka. Waqtuluhum, dan perak bunuhlah mereka, haitsu wajadtumuhum, di mana sekalian dapati mereka. Wala tattakhidu minhum awwaliya, wala nasirun, kamu ambil di kalangan mereka sebarang pelindung, tidak sebarang pembantu. Maksudnya ai la tuwaluhum, yang kalian perwalikan mereka, jangan lantik. Ini munafik yang dah mengaku Islam tapi dia perangai pelik. Kafir lagi tak boleh lah. Kadang-kadang ada orang kita kata benda ni kenapa tak boleh? Orang kafir ni adil, baik dan sebagainya. Tajuk dia adalah akidah. Sebab bila kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk satu keputusan, kerja kita adalah sami'na wa ta'na. Bukan sami'na wa asaina. Bukan kita persoalan juga kita bantah. Sebab kadang-kadang banyak orang zaman kita sekarang ni, dia lebih lihat kepada tajuk kononnya macam sama sekarang disebut korupsi. Corruption Diorang tumpukan kepada tajuk masalah duit. Kita tak pernah sokong masalah rasuah. Kita pernah sokong masalah rasuah. Tapi untuk jadikan rasuah tu menjadi ukuran orang tak baik, salah. So ada tajuk lain, masalah akhlak. Zina ke, liwat ke, masalah minum arak ke, berjudi ke, bersedukan sama lelaki wanita ke. Itu pun tajuk yang besar, yang perlu diperhatikan. Yang peliknya umat Islam kita sekarang kat Malaysia dah jadi tajuk apa? Pemimpin jahat. Tajuk apa? Duit. Kalau orang tu makan dia buat benda-benda lain, mungkar yang lain, dalam masalah bercampur gaul tanpa batasan mahram dan sebagainya kan. Masalah minum arak ke. Tak, dia seorang pun kata salah. Basic pertama dia kata bukan masalah tu. Kalau orang tak jaga hak Allah Ta'ala, macam mana anda boleh kata dia akan jaga hak manusia? Kalau orang kata, tapi Ustaz, orang Najasyi tu, yang pemerintah Habsyah, kafir tapi adil. Dia beragama dengan agama yang betul. Sebab tu bila dia kenal Islam, dia nampak Islam, dia ikut Islam. Dia tak kekal di atas agama kafir dia, agama yang dia salah. Dia masuk Islam. Sebab tu kalau di Malaysia ni, kalau ada orang kata kafir ni baik juga dan sebagainya kan. Selagi tak masuk Islam, dia tak nilai. Dia boleh dilayan sebagai manusia, dia buat baik, balik balas baik pada apa dia buat, tapi tidak dijadikan mereka ni sebagai pelindung atau pembantu umat Islam. Penyokong yang disokong, diangkat, tak ada. Takkan dia buat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kat sini, jangan kalian ambil di kalangan mereka ni sebagai pelindung, tidak pembantu. Aila tuwaluhum, yang kamu perwalikan mereka. Wala tasansiru bihim, yang kalian minta tolong dengan mereka. Alal a'da, kata musuh. Madamu kadzalika, selamanya mereka kekal semikian. Ini kalau orang munafik perangai macam ni. Yang orang kafir, kenapa kita nak iakan? Pelik kan? Sebab iman dan kufur ni ada benda yang ukuran utama. Kalau orang kata ada Islam jahat juga, itu tajuk, bukan tajuk kita. Sebab tajuk kita yang asal kita faham bahawa seorang Muslim, mukmin atau Muslim yang berdosa lebih baik berbanding seorang kafir yang tak berdosa. Sebab balik pada asal, orang ni tak jaga hak Allah Ta'ala. Saya tengok macam orang kafir ni kadang banyak di Malaysia ke di mana tempat, diorang suka tajuk apa?
cinta alam sekitar. Cinta alam sekitar berkumpul buat muzik rock dan sebagainya, buat konsert, kemudian mabuk, kemudian isap dadah. Itu biasalah. Mana dia masuk dalam konsert tak isap dadah? Buat benda kan, itu je kebiasaannya. Minum arak yang dulu kes apa yang dekat Bukit Jalil kan, yang diorang buat apa konsert apa entah, mati berapa orang, ambil overdose dadah. Senyap macam tu je kisah tu. Dan apa kita tak pernah benda baik pun. Jadi kadang-kadang orang kafir ni kan, dia nak tunjukkan macam dalam CV CV atau resume tu, kena ada benda berkaitan tajuk bukan kepentingan diri, bukan kepentingan orang lain. So diorang pilihlah tajuk apa, jaga alam sekitar. Dalam masa yang sama, hak Allah Ta'ala, Tuhan alam sekitar, Tuhan alam semesta, yang diorang sibuk kata nak sokong ni kan, nak tunjuk perdagangan, jangan pakai plastik lah, jangan pakai sekian lah, pakai plastik nanti dunia akan rosak lah sebagainya kan. Kadang-kadang bukan apa. Sebagai syarikat ni, saya pribadi, saya tengok dia berniaga, diorang buat jualan barang baru, barang yang kononnya nature friendly, mesra alam. Tapi nak niaga barang yang lain dah ada murah lagi daripada orang punya, macam plastik. So diorang pun kata inilah sekian apa benda kan. Diorang jual barang baru tapi nak lakukan kena buat satu peraturan. Macam plastik tak boleh pakai, kalau pakai kena sekian sebagainya lah apa kan. Pergi Jepun elok je pakai plastik, tak ada masalah pun. Tak pernah sibuk pun. But dispose of plastik tadi tu yang tajuk dia. Di mana disposekan, cara pengagihan sampah di rumah kepada jenis-jenis sampah. Sampah plastik satu bungkus, sampah makanan satu bungkus, sampah kertas satu bungkus. Itu cara kita agihkan. Kalau itu yang diajar lagi baik daripada kita sibuk untuk plastik dia pakai. Bukan kelakar ke lah. Plastik dia pakai, alhamdulillah. Rasuah berhenti. Tak apa macam tu juga. Buang anak bersepah juga. Tak ada timbul tajuk pun. Ngarut je. Bagi saya macam tu. Pasal diorang cari ruang di mana mereka nak dapat ada nilai. Pasal hubungan dengan Tuhan tak ada. Dengan Tuhan pencipta alam, dia langgar habis. Tapi dalam masa yang sama, dia tunjukkan diorang ni ada nilai pada masyarakat. So, walau dalam keadaan maksiat, bersesurukan, menggalakkan tidak kahwin, dia musuh. Orang yang sokong LGBT ni ada musuh negara. Orang yang sokong atau biarkan zina, musuh negara. Sebab bila manusia tak kahwin, tak ada anak. Bila tak ada anak, conclusion macam kita sebut itu, akan kurang rakyat negara. Dan bila kurang rakyat negara, negara tersebut terpaksa bergantung pada tenaga luar. Import untuk buat kerja dalam negara. Berakhir dengan akhirnya kita punya negara tidak lagi milik kita. Habis kita. Simple je kan. Maksudnya macam pengkhianatan kepada negara tanpa disedari. Okay? Baik. Allah Ta'ala kecualikan daripada kesemua mereka. Orang yang sedemikian perangai. Allah Ta'ala kata perangi mereka, bunuhlah mereka, di mana kamu dapati mereka, yang kamu ambil mereka sebagai pelindung atau juga pembantu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala beri pengecualian. Sumastasnallahu subhanah min ha'ula. Kemudian mengecualikan Allah SWT dari kalangan semua kumpulan yang perangai macam tu, Allah kecualikan satu kumpulan daripada yang ramai itu. Faqala maka Allah firman, illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum bainahum mitsaq, kecuali orang yang menghubungkan, okey, yang sampai kepada satu kaum di antara kamu dengan mereka ada perjanjian. Ai illal ladzina laja'u wa tahayyazu ila qaumin, maksudnya kecuali orang yang sampai, mereka sampai ke negeri, ke tempat atau kepada kaum yang di antara kamu dengan mereka ada perjanjian. Illal ladzina laja'u wa tahayyazu ila qaumin bainakum bainahum muhadanatun au aqdu zimmatin. Jadi itu kecuali orang-orang yang kamu tak boleh bunuh mereka, tangkap mereka, orang-orang yang lari dan juga pergi beralih kepada satu kaum. Antara kalian dengan mereka, kaum tersebut ada perjanjian, ada perdamaian, ada muhadanah, ada gencatan senjata ataupun akad zimmah. Faja'alu hukmuhum ka hukmihim. Maka jadikanlah hukum orang-orang ni macam hukum kaum kamu dengan mereka ada perjanjian. Wa hadha qaulu Suddi wa Ibnu Zaid wa Ibnu Jarir. Ini pendapat atau kata-kata As-Suddi, Ibnu Zaid dan juga Ibnu Jarir. Qarawa, dia telah riwayatkan Qarawa Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hatim Ar-Razi telah riwayatkan an Ali bin Zaid bin Jud'an, daripada Ali bin Zaid bin Jud'an. An Hasan bin Hasan. Anna Suraqah bin Malik Al-Mudlaji haddatsahum. Bahawa Suraqah bin Malik Al-Mudlaji cerita pada mereka. Ini apa?
sahabat, ambil cerita di sahabat. Tabi'in daripada sahabat. Suraqah bin Malik. Ini Suraqah bin Malik mati bila? Takut dengan ni. Hasan tu Hasan. Hasan Al-Basri, dia bukan tabi'in besar. Maksud dia kira apa? Nampak 6. Alamat mati tak tahu dah bila. 24 tahun, 24 Hijrah. Hasan Basri. Tak nampak. Hasan tu kat Hasan Basri je. Okey. Yelah. Kalau ikut pada kisah ni, Hasan Al-Basri lahir tahun 21 Hijrah. 21 Hijrah. Kita tak sempat. Bila kalau tak kisah ni, Suraqah bin Malik bercerita kat budak 4 tahun. Jadi Hasan tu Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hasan bin Ali bin Abi Talib. Okey. Anna Suraqah bin Malik al-Mudlaji hadatsahum, cerita pada mereka. Qala, berkata Suraqah bin Malik, lamma zahara ayyan Nabi ala ahli Badrin wa Uhudin. Bila Nabi SAW muncul menang ke atas orang-orang Badar dan orang Uhud. Wa aslama man haulahum, dan Islamlah siapa sekitar Madinah. Qala Suraqah, berkata Suraqah, balaghani annahu yuridu an yab'atha Khalid bin Walid ila qaumi. Lalu sampai kepada aku bahawa Nabi SAW ingin untuk utuskan Khalid bin Walid kepada kaumku, iaitu Bani Mudlaj. Okey. Gitu. Jadi ketika nak hantar Khalid bin Walid, Suraqah bin Malik jumpa Nabi. Dia kata anshudukan nikmat, aku raih kau untuk kenikmatan. Maksud dia janganlah, dia nak minta jangan. Qalu sah, dia kata diam. Qala Nabi, berkata Nabi SAW, da'uhu ma turid. Nabi kata biarkan dia. Apa kau nak? Kau nak apa? Dia kata pada Suraqah bin Malik. Qala balaghani annaka turid an tab'atha ila qaumi wa ana uridu an ta'tuwa dinuhum. Dia kata telah sampai kepada aku ya Rasulullah, engkau nak utuskan kepada kaumku. Okey? Pasukan. Dan sedangkan aku ingin untuk engkau buat perjanjian bersama mereka. Fa in aslama qaumuka aslamu wa dakhalu fil Islam. Fa in aslama, apa dia kata? Qaumuka aslamu. Kalau dia orang Islam, masuk Islam, mereka adalah kaum kau yang telah masuk Islam dan telah Islam dan juga masuk ke dalam Islam, telah menyerah. Jika fa'in aslama qaumuka, jika menyerah kaum kau, mereka menyerah dan mereka masuk Islam. Wa illam yuslimu, jika mereka tak menyerah, lam takhshun qulubu qaumika alaihim, maka tidaklah jadi kasar ataupun benci hati kaum, kasar hati kaum kau ke atas mereka. Jadi maksudnya dia cadang Nabi lah. Maka Nabi kata, dia kata fa'akhadha Rasulullah bi yadi Khalid bin Walid, maka telah memegang Rasulullah SAW tangan Khalid bin Walid. Ini mesti lepas daripada tahun ke-6 Khalid bin Walid Islam lepas tahun ke-6 Hijrah. Dia kata Nabi tangkap tangan Khalid bin Walid, faqala idhhab ma'ahu faf'al ma yurid. Pergi kau bersama dia, bersama Suraqah bin Malik, buat apa dia nak. Fasalahum Khalid ala alla yu'inu ala Rasulillah. Maka Khalid bin Walid telah ambil janji kata mereka, buat perdamaian dengan mereka di atas jangan mereka membantu orang lain ke atas Rasulullah. Maksudnya bantu orang kafir untuk serang Rasulullah, tak boleh. Dia kata wa in aslamatil Quraisy, dia kata aslamu ma'ahum. Dan jika Islam Quraisy, Islam Bani Mudlaj ni bersama dengan orang Quraisy. Maksudnya kalau kaum Islam, maksudnya yang dikatakan tadi balik dasar dikatakan oleh Suraqah tadi, dia kata aku nak kau buat mereka ni janji. Kalau Islam kaum kau itu Quraisy, mereka masuk Islam, mereka patut menyerah dan masuk Islam. Jika mereka tak masuk Islam, atau orang-orang Quraisy masuk Islam, dia tak ada dia tak masuk Islam, tidaklah jadi kasar hati Quraisy kepada kaum Bani Mudlaj ni. Dia tak nak jadi pertengkaran, pasal kaum ni bersaudara. Okey. Jadi Khalid bin Walid pergilah dan buat macam mana? Janji dia pertama, jangan bantu orang lain ke atas Rasulullah SAW. Kalau Quraisy Islam, mereka masuk Islam. Maka fa'anzalallah, maka Allah turunkan Al-Quran. Waddu law
takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin kalau kalian kufur, mereka pun kufur. Kalian kufur macam mana mereka kufur. Wa fatakun sawa, maka mereka serupa. Fala tattakhidu minhum awliya. Makanya kalian ambilkan mereka sebarang wali. Sebarang wali. Okey. Okey. Maka Allah turunkan ayat ni Okey. Rawi Ibnu Madawih daripada Ibnu Madawih wa qala, dan dia kata fa anzalallahu Allah turunkan illa yasiluna ila qaumin bainakum bainahum. Kecuali ni macam mana Suraqah tadi cuba untuk sampaikan kepada satu kaum yang di antara mereka dengan kamu ada perjanjian. Maka man wasala ilaihim kanu ma'ahum ala ahdihim. Jadi siapa sampai pada kaum tersebut, maka mereka jadi bersama kaum berkenaan di atas janji mereka dengan Rasulullah SAW. Dia kata wa hadha ansabu li siyaqil kalam. Yang ini lebih layak. Nombor 2 ni lebih layak. Bukan pasal ayat pertama tu kalau ikutkan macam Suraqah bin Malik nasihat pada Nabi, perkara yang Allah Taala tak benarkan. Saya ajak Nabi untuk biarkan mereka kufur tu salahlah. Tapi bila kita kata Suraqah bin Malik tadi, ayat kedua tu lebih tepat kata Ibnu Katsir. Kecuali orang yang tak dikira macam munafik ni adalah orang yang kalau sampai mereka kepada kaum yang di antara kamu dan mereka ada perjanjian. Disuruh mereka ni masuk sekali dengan perjanjian bersama Quraisy. Gitu. Ini riwayat. Wa fi dalam Sahih Bukhari, fi kisah sulh Hudaybiyah dan kisah perjanjian Hudaybiyah, fakana man ahabba an yadkhula fi sulh Quraisy wa ahdahum wa ahdihim. Maka dia kata kepada siapa yang ingin untuk masuk dalam perjanjian Quraisy dan juga perjanjian damai Quraisy juga janji mereka, wa man ahabba, dan pada siapa yang ingin ayat yadkhula fi sulh Muhammadin wa ashabihi wa ahdahum. Adakan mereka ni yang suka untuk masuk dalam damai Muhammad dan juga sahabat baginda serta dan janji mereka. So boleh pilih. Mana ada kumpulan Arab ikut masuk Quraisy punya group, ada kumpulan masuk bersama Islam walaupun tak tukar agama, walaupun tidak tukar agama lagi. Dan ketika itu ada gencatan senjata selama 10 tahun. So mereka disuruh untuk terima untuk perdamaian. Bahkan dengan berlaku perdamaian tersebutlah Islam tersebar dengan sangat luas. Baik. Wa qaulu ta'ala firman lepas tu, au ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum. Ya. Kata au yuqatilu qaumahum, ataupun terkepung hati mereka, dada mereka untuk perangi kalian atau perangi kaum mereka sendiri. Haulai qaum akharun minal mustathnin. Ini satu kumpulan lain yang kedua, yang kedua. Pertama dia satu, ini yang kedua. Yang dikecualikan anil amri biqitalihim, daripada diperintah untuk diperangi mereka. Allah Taala tak suruh perangi. Kumpulan ni dielakkan diperangi. Dia kata wahumul ladzina yaji'una ilal masaf wa hum hasiratun sudurahum. Ini orang-orang yang datang kepada pembarisan tapi dia kata dalam keadaan hati mereka ni terhimpit, terkepung. Itu maksudnya apa? Daiqatu sudurihim. Mana kesempitan dada mereka, mubghidina an yuqatilukum, mereka tak suka untuk perangi kalian. Wala yahunu alaihim, dan tak mudah juga ke atas mereka aidan an yuqatilu qaumahum ma'akum, untuk perangi kaum mereka bersama kalian. Balhum la lakum wala alaihim, bahkan mereka tidak untuk kalian, tidak atas kalian, mereka tengah-tengah macam tu. Rasa bersalah. Macam ni, bersalah ni pun bersalah. Tapi Allah Taala sebut walau sya'allahu lasallatakum alaikum fala qatalukum. Tapi kalau Taala ingin, Allah Taala pasti kuasakan mereka atas kalian dan pasti mereka akan perangi kalian. Ini sifat asal yang patut jadi. Okey. Jadi famin lutfihi bikum ain kafahum ankum. Kerana dia kelembutan Allah Taala ke atas kalian, Allah Taala sekat mereka daripada kalian. Allah Taala jadikan kalian jadikan mereka tak berkeinginan untuk perang kalian. Jadi Allah Taala jadikan campak dalam hati mereka. Campak dalam hati mereka. Okey, tadi kena betulkan balik. Tadi yang kata Hasan, okey, memang saya kata Hasan, tak boleh Hasan Basri, bukan Hasan bin Ali. Dia kata masa Hasan bin Al-Basri juga. Sebab dia kata kat bawah tu dia kata dia kata ini mursal. Maksud dia Hasan Al-Basri tak jumpa dengan Suraqah atau tak sempat dengan Suraqah, tapi cerita dari Suraqah, mungkin dengar daripada orang lain. Bukan Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dekat sini tajuk dia tajuk apa? Kalau ikutkan Hasan sempat dengan Suraqah. Hasan bin Ali bin Abi Talib sempat dengan Suraqah. Hasan bin Ali bin Abi Talib dia mati tahun 40 Hijrah 40. Dan Suraqah mati dia mati tahun 24. Kan? Hijrah. Soalan kuliah ini dimasukkan dia kata ini mursal lah.
Maksud dia yang Hasan tadi Hasan al-Basri. Bukan Hasan bin Ali. Sebab dia kata ikut laluan tu memang apa yang ambil daripada kisah tadi adalah anak muda Hasan al-Basri. Bukan Hasan bin Ali bin Abi Talib. Alhamdulillah itu tinggal dulu. So dia kata kat sini okey, dia kata walau sya'allahu la sallatakum alaikum falaqatalukum. Kalau Allah Taala ingin, Allah Taala kuasakan mereka atas kalian dan mereka pasti perangi kalian. Ai milutfihi bikum ay angkafahum ankum. Daripada kelembutan Allah Taala terhadap kalian bahawa dia sekat mereka daripada kalian. Okey, fa ini atazalukum. Kalau mereka i'tizal, mereka berundur daripada kalian, mereka beralih dari kalian, falam yuqatilukum, dan mereka tak perangi kalian. Wa alqau ilaikumus salamata, dan mereka lempar pada kalian akan salam. Assalam, maksudnya apa? Al-musalamah, maksudnya perdamaian. Maksudnya perdamaian. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka tidak akan jadikan ke atas kalian, untuk kalian ke atas mereka sebarang jalan. Kalian tak boleh buat apa pada mereka. Ai falaisa lakum, tak boleh untuk kalian, dia kata, antuqatilu, untuk perangi mereka. Madamat haluhum kadzalika, selama mana keadaan mereka sedemikian. Mereka yang macam tu, jangan perangi mereka. Itu yang terkecualikan. Wa haulaikal jama'atil ladzi kharaju yawm badr min bani Hashim ma'al musyrikin. Mereka ni adalah seperti kumpulan orang-orang yang keluar bersama pada hari Badar bersama Bani Hashim. Daripada kalangan Bani Hashim kepada bersama orang musyrik. Diorang terpaksa keluar. Tapi bila fahadarul qital wa hum karihun. Mereka hadir peperangan tapi dalam keadaan mereka tak suka. Kalau Abbas macam Abbas, dia tak nak perang dengan Nabi kalau boleh. Oleh hadza nahar Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatl Abbas wa abbara bi asrihi. Okey. Dia kata dan kerana ini Nabi yang sama melarang pada hari berkenaan hari Badar, peristiwa Badar, daripada dibunuh Abbas. Dan digambarkan, berikan bayangan agar ditawan dia, agar ditawan Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW. Okey. So kumpulan pun tak diperangi. Ayat ni asalnya ikutkan pada asal suruh kita perangi golongan yang apa macam disebut pada awal ayat tersebut. Orang yang apa mereka ni tidak betul-betul apa beri taat setia kepada Nabi SAW, tapi beri pada yang lain. Tapi kecuali yang apa kumpulan tadi. Okey. Allah nyatakan lepas tu, satajiduna akharina, kalian akan dapati pula yang lain-lain. Yuridna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum, mereka ingin untuk mengamankan kalian dan membuat aman dengan kaum mereka sendiri. Kulla ma ruddu ila fitnati urkisu. Selama dia dibalikkan mereka kepada fitnah, mereka kekufuran, mereka akan patah balik. Fiha padanya. Haulai fi surati zahirati kaman taqaddamahum. Di golongan ni pada bentuk nyata zahir dia macam kumpulan yang awal tadi yang sebelum mereka lah. Yang nak keluar perang tapi terhimpit di antara dua pihak. Walakin niyatu haula wa niyatu ulaika. Tapi niat kumpulan ini yang terakhir ini bukan kumpulan yang ketiga tadi. Fa inna haula qaumun munafiqun, kerana kumpulan ini pula yang terakhir ini kumpulan munafik. Yuzhiruna lin nabi wa li ashabil Islam. Mereka zahir kepada Nabi SAW juga sahabat-sahabat mereka baginda Islam. Kumpulan yang tadi macam-macam Bani Mudlaj tadi kan. Al-Mudlaji tu, Bani Mudlaj, Suraqah punya kaum tu. Diorang tak masuk Islam. Kekal di atas agama mereka. Yang ini dah masuk Islam, tapi ini keadaan dia. Yang ini kaum munafik yang menzahirkan kepada Nabi SAW dan sahabat baginda Islam. Dia manu bidzalika indahum ala dima'im wa amwalihim. Supaya mereka aman dengan itu di sisi orang Islam di atas darah mereka dan juga harta mereka. Wa dharrin, dan juga keturunan mereka. Wa yusani'ul kuffar fil batin, tapi mereka buat baik pula dengan orang kafir pada dalaman. Fa ya'buduna ma'ahum ma ya'budun. Maka mereka sembah bersama orang kafir apa yang orang kafir sembah. Lihat mana bidzalika indahum, supaya mereka aman pula dengan itu di sisi orang kafir. Wa hum fil batin ulaika, dan mereka dalam dalaman mereka memang bersama orang kafir pun. Sama orang kafir. Dengan orang Islam tu yang dia tipu. Bukan dia bersama orang kafir dalam hati Islam, tak. Dia memang orang dalam hati dia memang ada kufuran. Jadi bersama dengan orang kafir dan dalaman hati dia bersama. Okey. Kama qala ta'ala, macam Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-14. Wa idza khalau ila syayatinihim, mereka bersendirian kepada syaitan-syaitan mereka. Okey. Qalu inna ma'akum, mereka berkata kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanyalah buat ulu-ulu. Surah Al-Baqarah ayat ke-14. Wa qala huna, dan Allah nyatakan kat sini, apa? Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Bila setiap kali dipulangkan mereka kepada kekufuran, mereka akan patah balik kepadanya. Ai
inhamaku fiha, mereka bergelumang dalamnya. Dia kata wa qala Sudi berkata Sudi al-fitnatu hauna, fitnah di sini maksudnya adalah syirik. Yang kita tahu dalam kalimah Quran Karim, fitnah ni ada kala datang dengan maksud ujian atau jupaan atau dugaan. Tapi juga masuk kat sini masalah fitnah ni adalah maksudnya kufur atau syirik. Okey. Hakam Mujahid telah menceritakan Ibnu Jarir an Mujahid bin Jabir annaha, bahawa ayat ni nazal fi qaumin ahli Makkah, bahawa turun ayat ni pada seorang kumpulan penduduk di kalangan penduduk Mekah. Kanu ya'tuna Nabi sallallahu alaihi wasallam fayuslimuna ria'an. Mereka dah datang jumpa Nabi, mereka masuk Islam secara tunjuk-tunjuk. Cuma yarji'un lil Quraisy, kemudian mereka patah balik kepada orang Quraisy, fayartakisuna fil awthan, mereka pun patah balik kepada berhala-berhala. Ya bertakuna bidzalika ayat manu hahuna wa hahuna. Mereka ingin untuk diamankan di sini dan di sini. Supaya dulu tempat diorang selamat. Bersama Islam diorang selamat. Bersama musyrik pun diorang selamat. Fa'amara biqitalihim, maka Allah perintah untuk perangi mereka. Illam ya'tazilu wa yuslihu. Jika mereka tidak berundur, beralih, dan jika mereka buat perdamaian. Walihada qala ta'ala, Allah Ta'ala firmankan lepas tu, fa illam ya'tazilukum, kalau mereka tak menjauhi kalian, maksudnya buat perjanjian kalian berdamai, wa yalqu ilaikumus salama, dan melimpah pada kalian akan salam, kesejahteraan, buat perdamaian, wa yakufu aidan, mereka tak tahan tangan mereka an qital. Kumpulan ni kalau mereka tak buat macam tu, fakhuduhum waqtuluhum haitsu kiftumuhum. Mereka tangkaplah mereka, dapatkan mereka, dan juga bunuhlah mereka di mana kalian temui mereka. Aina laqitumuhum, di mana kalian temui mereka. Wa ulaika, dan mereka ini wa ila ubikum, dan mereka itulah ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, akan menjadi untuk kalian autoriti yang nyata, ai bayinan wadiha, yang terang lagi jelas. So daripada sini kita faham daripada ayat ni, bila keadaan orang yang berperangan macam Nabi biarkan juga sebahagian orang yang ada sikap munafik, kerana ayat-ayat datang macam ni memberikan pengecualian untuk dibunuh tu kena ada sistem, dan keseluruhan mereka semua ada daripada kumpulan A atau B atau C. Mereka semua ada kumpulan macam tu. Tidak ada siapa pun yang berani terang-terangan nak kufur depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil, dicakap-cakap, dipanggil, dia tak mengaku. Itu konsep biasa. Kita dari segi asasnya kita hukum dengan zahir sahaja. Tak hukum dengan apa dalaman hati. Apa yang dalam hati terpulang kepada Allah Ta'ala, apa yang zahir itu yang kita hukum. Jadi dengan sebab itu, tidaklah berlaku zaman Nabi dahulu pembunuhan kepada orang munafik terang-terangan. Bahkan ada di kalangan orang munafik ni yang patut dibunuh, dan memang ada tawaran untuk dibunuh, tapi Nabi tak bagi. Bahkan Nabi kata, janganlah manusia berkata Muhammad bunuh sahabat ni. Itu memang Nabi sebutkan. Lepas tu ditahan daripada pada zaman Nabi itu pembunuhan kepada mereka. Jika tidak ikut pada ayat ni, pembunuhan itu patut berlaku. Patut dibunuh akan orang munafik. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala berikan pengecualian, maka dan memang kebaikan mereka akan masuk pada salah satu di antara perkara-perkara tadi. Sama ada yang pertama tu kita kata apa? Yang mereka lari kepada kaum yang di antara mereka dengan Islam ada perdamaian, ataupun ataupun datang pada peperangan tapi hati mereka berbelah bagi. Dia tak nak perang kalau boleh dengan Islam. Dia tak nak. Okey. Tapi dah okey. Kalau mereka jauhi kalian, beralih kalian dan tak perang kalian dan berikan salam, maka lepaskan. Kemudian ada kumpulan ketiga. Kumpulan ketiga ni yang diinginkan untuk diberikan aman pada umat Islam, diaman pada kaum yang satu lagi. Tapi kalau dipatah balik mereka kesyirikan, dia akan buat balik semula. Jika mereka tak berdamai pada kalian, kumpulan ketiga ni pun, kalau tak berdamai juga, maka mereka tangkap mereka, bunuh mereka. Mereka kumpulan dia. Betul tiga lah. Tiga kumpulan lah. Dan tiga kumpulan yang dikecualikan daripada dibunuh. Pasal ayat pada ayat 89 tu, Allah Ta'ala suruh supaya dibunuh akan orang munafik. Disuruh bunuh. Pasal dia merosakkan Islam dari dalam. Cuma bila Nabi tak buat, dan ayat tu bagi ada option tiga tadi, so as long as diorang ikut follow salah satu tiga perkara tadi, tak terang-terangan melawan Nabi SAW, maka akan tidak dilaksanakan bunuh. Akhirat terpulang kepada Allah Ta'ala. Untuk dunia tak ada hukum. Untuk dunia tak ada hukum. Macam yang dia liberal ke apa kan, tak ada hukum di dunia ni untuk pancung kepala, tak ada. Tak ada. Dunia tak ada hukum. Akhirat dia ada. Tapi kalau terang jadi kat sini pengecualian tu berlaku lah. Ada pengecualian diberikan kepada sesiapa yang dilihat
adanya ada sikap-sikap awal tadi. Kan? Yang mana mereka ni kufur dan inginkan orang beriman kufur macam mereka kufur. Mereka kufur macam dan nak orang beriman kufur macam mereka kufur. Kumpulan ni memang kita kata patut dibunuh. Tapi masalahnya ada dikecualikan kalau mereka dah masuk pada kumpulan orang yang di antara mereka dengan Nabi, ada perjanjian, tetap dibunuh. Demikian juga kaum yang keluar pergi berperang, tapi berteragak-agak nak perang ke tidak dengan Nabi. Nak tinggalkan kaum dia tak boleh, nak perang dengan Nabi pun tak nak. Sebab tu apa kita kata Abbas, Nabi tak pernah bagi bunuh. Kemudian juga macam tu yang terakhir, yang ketiga, yang kita kata yang ini munafik betul lah. Yang tadi atas ni, diorang bukan munafik tapi diorang memang kafir. Cuma ada perjanjian kita dengan mereka. Yang ini yang ketiga tak, diorang mengaku Islam. Pada orang Islam, duduk dengan orang musyrik, mengaku musyrik. Ini sikap yang kita kata berlaku pada yang ketiga tu. Okey. Sekali kita berhenti situ. Soalan kita masuk lagi. Ayat berikutnya dia ada bahagian khas berkenaan dengan tajuk masalah bunuh dalam Islam, pembunuhan dalam Islam. Baik. Ada soalan? Ada soalan tak? Ada Ustaz. Ada Ada. Tak ada. Kalau tak ada kita ni. Dalam kelas pun tak ada Di sini. Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada kita berhenti sini. Nanti kita sambung kemudian insya-Allah. Okey. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.